Okay, so Assalamualaikum and a very good morning untuk semua. So hari ni kita akan masuk chapter baru iaitu chapter 8 lah. Okay, so ada masalah tak dengan chapter 7 sebelum ni? Masalah ke? Dengan chapter 7? Tak ada, madam. Okey Tak je. ada? Okay je? Okay. So untuk latihan nanti madam akan bagilah apa-apa latihan ada yang minta latihan chapter 5 semua madam tak terjawab lagi. Nanti madam cari dulu, madam akan bagilah prediksi ke ataupun Google Site. Tengoklah macam mana, okay? Boleh, jangan lupalah buat biowave, biocapsule semua tu yang madam letak dekat GC. Okay. So untuk hari ni kita akan masuk a new chapter which is chapter 8, recombinant DNA technology. Okay, so dah pernah belajar belum waktu SPM dulu? Dah pernah belajar ke belum? Belum rasanya. Belum kan? Okay, so first time lah jumpa recombinant DNA technology. Dan untuk pengetahuan awak, DNA recombinant technology kalau awak ingat adalah chapter paling banyak markah. Betul tak saya cakap? Oh, reproduction banyak-banyak. Kedua banyak, okay, adalah recombinant DNA technology untuk PSPM awak. Okay. So make sure awak faham betul-betul sebab markah dia memang tinggi, 16 sekejap saya. Betul? Betul tak ni? Ke tak tengok pun pembahagian markah yang saya pernah bagi dulu? Ingat ke tak? Betul. Betul aja kan? Kita betulkan aja. So chapter ni sangat penting lah. Okay, sangat penting sebab dia walaupun sikit, markah dia sangat banyak. Tapi bagi saya chapter ni tak susah pun. Chapter ni sangat mudah bila awak faham. Sebab dia repeat benda yang lebih kurang sama. Okay, so tak ada masalah. Jangan takut-takut. Make sure awak faham betul-betul. Sekali awak faham, awak takkan ada masalah pun untuk jawab apa jenis soalan yang ditanya. Sebab sama je soalan. Tak complicated. Okay. So, recombinant DNA technology, awak rasa apa maksud recombinant? Apa maksud recombinant? Apa maksud recombinant? Takkan nak kena panggil nama lagi. Recombinant apa? Hazim. Yang awak faham? Recombinant tu apa? Mana Hazim? Ahmad Hazim. Dengar ke tak ni? Dengar, madam. Mana Hazimnya? Tidur. Gabung. Bergabung ataupun kita combine, betul tak? Bergabung. Recombinant adalah combination lah, betul? Ataupun bergabung kawan awak cakap. So DNA teknologi. Teknologi DNA ataupun recombinant DNA teknologi adalah gabungan DNA. Teknologi yang menggabungkan DNA, betul? Itu kalau kita direct translation. So mestilah tak lari mana kan dia punya maksud, betul tak? So untuk recombinant DNA teknologi, okay, dia adalah satu teknik untuk hasilkan recombinant DNA. So keywords pertama adalah teknik. Okay. Recombinant menghasilkan making recombinant DNA which is the main thing lah recombinant DNA ni. Kita nak hasilkan recombinant DNA in which DNA segment from two or more different cells are combined. Okay. In which two ataupun more DNA segments from two ataupun more different sources combine in vitro. Apa maksud in vitro? In vitro tu adalah in test tube. Maknanya dekat luaran, bukan dalam badan manusia, bukan dalam sel. In vivo ada satu dalaman dan in vitro adalah outside lah. So in test tube. Okay. Faham tak setakat tu? Faham tak? Faham. madam. So, dia adalah satu teknik, kita nak hasilkan recombinant DNA. Maksud recombinant DNA adalah gabungan beberapa DNA. So, kita gabungkan beberapa segments of DNA daripada beberapa jenis sources yang berbeza. Dan untuk menghasilkan benda ni, mestilah ada reason tu tak? Saya nak kacutkan ni dengan ni dengan ni. So, saya ambil DNA ni sikit, DNA B sikit, DNA C sikit.
Dia adalah ABC, which is perfect Faham. untuk saya. Betul tak? So benda tu adalah recombinant DNA technology. Okay, faham? Faham Okay, madam. So, untuk dalam tajuk ni, okay, tu je yang akan tahu apa benda tu. Kita nak combinekan beberapa segmen of DNA yang kita ambil daripada different sources. Saya ambil DNA burung sikit, DNA kucing sikit, DNA kambing sikit. Katakan saya gabungkan. Jadilah satu benda baru. That is recombinant DNA lah. Okay, boleh jadi dalam haiwan ataupun boleh jadi dalam tumbuh-tumbuhan. Okay, so untuk buat benda ni, so kita belajar pasal ni. So, apakah tools yang digunakan? Tools tu apa? Bahan. Bahan ataupun peralatan. Okay, lebih tepat peralatan lah. So kita ada 5 peralatan. Number 1 adalah target DNA. Number 2 adalah restriction enzyme. Number 3 adalah DNA cloning. cloning vector. Number 4 adalah Host cell. host cell. Number 5 adalah Modifying enzyme. modifying enzyme. Dah tu je, 5 betul? Okay, so kita dah ada 5 bahan-bahan yang diperlukan untuk hasilkan kita punya recombinant DNA. Target DNA agak-agak apa? Saya tak kisah kalau awak direct translation atau awak bagi tahu saya apa awak faham. Tapi kalau saya sebut target DNA, awak rasa apa? Dia target DNA. DNA yang kita target lah kan? DNA yang kita nak gabungkan, DNA yang kita nak combine. Itulah target DNA. Restriction enzyme adalah sejenis enzyme, which is awak tak tahu pun nak buat apa. Awak tahu ke restriction enzyme tu apa? Tak. Tak tahu. So tak apa, kita tahu lagi. DNA cloning vector. Tahu tak DNA cloning vector tu apa? Tak. Yang awak tahu, dia adalah DNA cloning. Untuk kita clonekan DNA. Apa tu vektor? Siapa pernah dengar vektor tu apa? Penyakit. Pembawa. Dia pembawa, bukan penyakit. Vektor tu pembawa. So kita kat sini dia sebagai pembawa ataupun sebagai transport kita. Host cell. Host tu apa? Biasa kita kata host tu apa? Dia host majlis tu. Dia host rumah ni. Tuan rumah. Perumah. Betul. Perumah, tuan rumah ataupun dia punya ketua lah, betul tak? Dia adalah host cell. Perumah, lebih kepada perumah lah. Modifying enzyme adalah sejenis enzyme. Which is saya tak tahu. Awak tak tahu modifying enzyme nak buat apa. Mungkin dia modify enzyme tu, betul tak? Mungkin dia modify something. Dia adalah sejenis enzyme modify something. So ada 5 tools kat sini. Untuk mengajar awak, saya tak akan pergi satu-satu macam ni. Saya akan merge terus ke dalam kita punya steps ataupun cara-cara nak buat. Okay? Jangan risau, saya bukan abaikan tools ni. Saya tak abaikan. Saya nak mergekan supaya nampak benda tu tak banyak. Okay? Faham tak maksud saya? Faham? Okay. Faham, madam. So, bila kita ada 5 tools, kita ada juga 5 steps untuk hasilkan kita punya recombinant DNA. Okay? Kita ada 5 step untuk hasilkan kita punya DNA. So step number 1 adalah isolation of gene. Okay, so apa itu? Ini adalah proses dia. Proses dia dinamakan gene cloning. Okay, saya pergi bawah. So kita tengok macam mana gene cloning dihasilkan. Okay, so gene cloning adalah production of multiple copies of single gene. Macam mana saya nak hasilkan multiple copies of a single gene? Saya perlukan banyak-banyak kopi supaya senang saya nak buat kajian saya. Atau saya nak buat recombination saya. Tengoklah mana jadi, mana tak jadi. Betul tak? Bukannya kita ambil sekali, kita combine terus jadi. So saya nak buat benda ni. So saya kena make sure ada banyaklah copies benda tu. Okay. Untuk make many copies or amplify target DNA. Amplify tu apa? Amplify tu apa? Amplify tu apa? Amplify tu apa? Amplifier tu apa? Amplifier tak tahu. Amplifier tahu. Amplifier tu apa?
Anis. Macam membanyak-banyakkan target jin tu ke madam? Betul. Kalau amplifier, kita tahu pembesar suara tu kita panggil amplifier kan? Betul tak? Dia memperbanyakkan wave atau membesarkan lagi wave tu. Sama juga amplifier ni adalah membanyakkan lagi. So kita nak banyakkan target G. Okay, tak apalah setakat tu. Okay. So slowly saya ajar slow-slow. So apa kita nak buat sekarang? Kita nak hasilkan satu recombinant DNA. Macam mana saya nak hasilkan recombinant DNA? First step adalah isolation of gene. Apa maksud isolate? Mengasingkan. Asingkan, betul? So kita asingkan atau kita keluarkan, kita asingkan. Isolate ni lebih kepada asing. Saya isolatekan diri saya dalam bilik. Maknanya saya asingkan diri saya dalam bilik. So isolation of gene, so kita ambil dua different sources of DNA are selected and isolated. Katakan ini adalah saya punya haiwan, apa ni? Apalah. Okay, katakan rabbit. Oh, hodoh benar rabbit. Okay. So katakan ini adalah haiwan. Okay, haiwan ni saya akan isolatekan dia punya DNA. Okay, faham? Faham tak? Okay, so saya ambil DNA yang ada gene of interest yang saya nak. Katakan saya ambil daripada rabbit ni, saya nak gene rabbit ni yang bulu putih cantik ni, saya nak gene tu. So saya ambil lah mana-mana DNA mestilah ada dia punya gene kan. Okay. And then at the same time saya akan isolatekan this is E. coli. Tahu tak E. coli tu apa? Tahu kan, bakteria, betul tak? So saya akan isolatekan plasmid. Dalam E. coli ada plasmid. Saya akan isolatekan plasmid dalam E. coli. Okay, ataupun vektor kita. Okay, so sekarang kita back kepada C5 vector. Okay, so tadi kalau kat belakang tu Adam ada cakap pasal karakteristik. Okay, DNA cloning vector. So cloning vector ni adalah vehicle ataupun transport yang digunakan untuk gene cloning to insert foreign DNA fragment. Apa maksud foreign DNA fragment? Fragment asing. Fragment asing atau fragment yang tak pernah jumpa kan. So dia nak letakkan, dia bertindak sebagai transport ataupun transport untuk kita masukkan the foreign DNA fragment. Okay, jelas sangat tu? Jelas sangat tu? Jelas. Okay, so karakteristik of cloning vector ni, so ini adalah salah satu jenis vektor iaitu E. coli. Okay, karakteristik yang kena ada dekat cloning vector ni, dia mestilah able to accept foreign DNA. Okay, dia mestilah able to accept foreign DNA. Ni bukan vektor, ni E. coli kan, silap. Okay, ni vektor yang bawah ni. Okay, dia mestilah able to accept foreign DNA lagi. Dia mestilah able to replicate freely. Okay, untuk apa dia kena replicate freely? Supaya dia boleh banyakkan gene yang dia ambil tadi. Okay, dan yang ketiga, dia mestilah ada selectable marker ataupun antibiotic resistant. Okay, jelas sangat tu? Faham tak? Dapat tak setakat tu? Okay, so ni adalah plasmid. Jadi ada banyak jenis able to carry foreign DNA into host cell. DNA into host cell. So sekarang awak kena nampak benda fungsi-fungsi ni adalah ada dalam step sebenarnya. First kali dia akan accept foreign DNA. Yang kedua dia akan replicate freely. Yang ketiga dia mesti adalah selectable marker which dia akan lawan antibiotic resistant. Okay. Yang keempat dia mestilah boleh able to carry the DNA kepada host cell. So kita tahulah hala tuju sekarang ni nak pergi kepada host cell, betul tak? Betul? Betul. So type of cloning vector ada 4 dekat sini. Yang pertama adalah plasmid, which is yang saya tengah lukis tadi. This is plasmid.
Okay, plasmid. Plasmid ni paling common kita jumpa, senang sangat nak jumpa dalam bakteria. Tetapi kapasiti dia untuk masuk insertion size dia adalah paling kecil. 0.1 to 10 kilobases sahaja. Kita ada banyak lagi vektor yang boleh ambil DNA ataupun kapasiti yang sangat besar. Iaitu bacteriophage, plasmid dengan yeast artificial chromosome. Paling besar adalah yeast artificial chromosome. Dia boleh carry 100 to 1000 kilobase. Okay, yang ni awak kena ingat lah ni. Faham? Faham tak? Faham. Okay, so ini adalah dia punya kapasiti, kena ingat juga. Yang biasa kita guna adalah plasmid. Dia adalah paling kecil lah. Okay, okay, jelas setakat tu? Jelas? Jelas. So, ini adalah step number 1. Okay, step number 1 which is, apa dia? Isolation of gene. Okay, so kat sini kita dah guna, kita dah ada target DNA, kita dah ada DNA cloning vector. Betul saya cakap? Faham? Faham tak? Faham. Next, apa yang saya akan buat adalah cleave ataupun cut DNA donor dengan DNA plasmid. Okay, untuk proses ni kita akan cut dua-dua menggunakan enzim yang sama. Both gene of interest, which is yang warna purple ni, okay, yang ni, both DNA, target gene DNA dengan plasmid mestilah dipotong atau di-cleave using the same and compatible restriction enzyme. Okay, so dekat sini kejap lagi kita akan jumpa restriction enzyme. So katakan saya ada restriction enzyme, kita tengok tajuk restriction enzyme. Okay, so this is restriction enzyme. Okay, so tadi target gene DNA dah cakap sequence dia kena ada gene of interest yang kita nak untuk able to be inserted ke dalam cloning vector and replicate. Dia boleh taken from any sources, human boleh, plant boleh, animal boleh, untuk produce desired protein yang kita nak. Okay, so itu adalah ni target gene. Okay, so yang madam cakap sekarang adalah restriction enzyme. Restriction enzyme ni kita akan isolate juga daripada bakteria. Okay, bacteria protected from their own restriction enzyme but it cut the viral DNA that invade the body. Okay, so dia bakteria ni, restriction enzyme dalam bakteria tu tak akan cut apa-apa DNA dalam dia sendiri. Tapi dia akan cut the viral DNA, maksudnya benda asing yang masuk ke dalam body dia lah. Okay, so function restriction enzyme ni mesti wajib tulis dua-dua. Okay, katakan ini adalah restriction enzyme saya. Yang pertama, dia mestilah recognize. Yang kedua, dia mesti cut. Faham? Faham tak? Faham tak ni? Ada orang ke tak ada? Ada. Okay. So, kalau saya laju ataupun awak tak faham, tolong bagi tahu. Saya akan slow down sebab awak kena faham semua. Madam tak faham. Okay, tak faham part mana? Tak faham part mana? Siapa tadi? Siapa tadi? Siapa yang cakap tak faham tu? Yasmin? Yasmin ke? Amis tekan kau madam, kejap madam. Okay. Berapa orang tak faham? Nak saya ulang yang mana ni? Saya tak marah, bagi tahu je, saya ulang. Nak madam ulang yang Amis mana? tak faham restriction enzyme madam. Restriction enzyme. Okay. Yang tadi madam isolate tu faham? Semua faham yang tu? Madam keluarkan madam keluarkan target DNA yang madam nak daripada apa-apa organism dan madam keluarkan plasmid which is the cloning vector daripada bakteria. Itu faham? Daripada E. coli. Faham E. coli kita. Okay. Kemudian sebenarnya sekarang ni madam nak masukkan target DNA kita ni which is this one ke dalam plasmid.
Okay. Boleh imagine tak? Dia sepatutnya jadi macam ni. Ni DNA kan. Okay. Lepas potong dia akan jadi fragments. DNA fragments macam ni. Betul? So, madam nak kena masukkan DNA fragments into the plasmid. Faham tak? Boleh imagine apa yang patutnya madam nak buat lepas ni? Faham? Boleh. Okay, setakat tu faham Okay, so sebelum saya nak masukkan ke dalam plasmid, apa yang saya kena buat? Saya kena potong dulu DNA ni menjadi fragments. Betul tak? Betul. Dan saya juga kena potong plasmid. Betul tak? Barulah saya boleh sumbat dia. Okay, itu yang madam cuma masukkan. Cara pemotongan dia, saya tak akan potong guna pisau. Saya kena potong guna enzim. Okay? Jelas setakat tu? Jelas. Okay, jelas setakat tu. So, proses pemotongan dia, okay, which is recognize and cut, saya guna restriction enzyme. Okay, restriction enzyme. Let's say restriction enzyme saya warna pink. So ni restriction enzyme akan cut the DNA bases yang dia detect. Okay, dekat specific DNA base sequence called restriction site. So dekat DNA sequence ni ada restriction site, dekat plasmid ni pun ada restriction site yang sama. Katakan kat sini ada sequence AAA, dekat sini ada sequence AAA. Dan restriction enzyme saya yang berbentuk macam ni akan potong sequence AAA, so dia cut dekat sini. Kat sini pun ada AAA, dia cut sekali lagi. Yang ni ada AA, dia cut kat sini. Means setiap restriction enzyme ada dia punya specific bases yang dia boleh potong. Sebab tu dia ada function recognize dulu baru dia cut. Jelas tak setakat tu? Dia tak boleh potong mana-mana dia nak. Dia kena recognize. Dia boleh detect base mana je. Dia hanya akan cut yang dia sesuai ni. Faham tak? Faham tak ni? Faham. Lepas habis medium explain baru medium akan tunjuk video. Medium nak awak dengar dulu, okay? Tak faham ya? Tak faham boleh cakap. Okay. So basically kat sini dia cakap recognize and cut, tapi dia ada specific base sequence called restriction site. Okay. The bonds that cleave by restriction enzyme are phosphodiester bond. So karakteristik untuk restriction site ni mestilah palindromic adalah base sequence of one strand same as complement. Macam medium cakap sana ni, base sequence kat sini mestilah sama dengan yang kita potong dekat plasmid. Barulah dia compatible untuk masuk. Okay, faham? Setakat tu faham? Faham. Yang lain? Faham? Faham, madam? Okay, faham setakat tu. Alright. So kat sini ada example of palindromic sequence which is ni lah contohnya ni ataupun ni. Tapi kita terus tengok kepada dua jenis restriction enzyme yang awak akan belajar. Kita ada jenis restriction enzyme yang hanya boleh cut DNA dalam bentuk sticky end. Dan kita ada juga jenis yang cut DNA fragment forming blunt ends. Apa beza dua ni? Siapa tahu? Tidak tak tahu kan? Okay. So restriction enzyme dekat sini ada dua jenis which is boleh produce blunt end ataupun boleh produce sticky end. Okay. Let's say saya nak G. So dia jadi G. C. Okay, ni untuk blunt end. Dan sticky end saya ada GAATTC. Okay, so lawan dia akan jadi apa? CTTAAG. Betul? Betul ni? Okay. So tengok betul-betul proses pemotongan yang akan berlaku. Okay. Let's say saya ada enzim SMAR1. Nampak ni SMAR1. Tak boleh nak tulis tak? Nampak yang SMAR1 ni? Nampak? SMAR1 daripada bakteria jenis Serrana macerininae. Okay. Dia akan cut the restriction site yang hanya ada CCC GGG. Okay. Tapi dia adalah blunt end.
So maksud blunt end adalah dia hanya akan cut straight ke bawah macam ni. Faham tak? Faham tak? Faham. Tapi kalau awak jumpa enzim EcoR1, nampak ni? BAMH1 ataupun HIN3, kita akan cut DNA dalam bentuk sticky end. Jelas? Setakat tu? Jelas. Jelas? Jelas. Semua jelas? Jelas, okay. So katakan saya ada enzim EcoR1 sekarang, saya akan cut GAA-TTC je. Selagi dia tak jumpa GAA-TTC, dia tak akan cut apa-apa. Okay. So dekat sini GAA-TTC tiba-tiba dia jumpa. So dia akan cut macam ni dekat G, straight dan ke bawah. Ini adalah bentuk sticky end, zigzag. Dapat tangkap tak? Dapat. Dapat. So kalau saya ada EcoR1 which is sticky end, saya akan cut dekat plasmid bentuk sticky end, dekat DNA pun bentuk sticky end, barulah dia compatible. Okay, saya lukis cincai . Ini adalah DNA dan saya dah, okay, ni sticky end, ni sticky end. Betul? Betul tak? Betul, madam. Ini DNA saya and DNA ni plasmid saya. Okay. So, okay. Mesti ada lapisan kan. Okay. So, dekat sini pun saya potong sticky end. Satu potongan sahaja. Bezanya adalah untuk DNA fragment, kita cut at 2 point. Untuk plasmid, kita cut and open at 1 point only. Okay. Faham? 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 So dekat sini should be apa tadi? GAATT sekejap silap. Betul lah kan? C. Okay. So dekat sini terbalik. Okay. Semula. So katakan kita ada GAATTC, CTTAAG. Okay, sama juga kat sini. GAATTC, okay, bla bla bla. So saya akan cut open dekat sini kan. Sini dan sini. Betul? Lepas tu lama sikit dekat belakang tu saya jumpa lagi macam tu. Dia kena sequence yang sama saya jumpa lagi. So ini semua adalah saya punya DNA fragment. Bentuk macam ni. Betul? Saya cut dua tempat saya jumpa sequence sama. Tapi dekat sini saya cut sekali sahaja. So bila saya cut open akan jadi bentuk macam ni. Tengok dia macam ni, macam ni. Okay. Betul tak? Saya cut and open. Bentuk sticky end. Kenapa kita kena guna enzim yang sama untuk cut complementary DNA? Barulah sequence yang ini boleh muat dalam ni atau boleh masuk. So tengok kat sini kita potong tadi, kita dah buang G, kat sini ada A, T, T, bla bla bla, dan kat sini kita stop setakat G. So sambungan yang akan datang which is warna kuning ni akan compatible dengan yang kat sini. Which is bawah dia kita tinggal apa tadi? Bawah ni T. Faham tak? And so on. Sebab tu kita kena complementary. Barulah dia boleh masuk. Jelas? Siapa tak faham? Jelas. Jelas tak? So nanti lepas Jelas. kita masukkan, warna kuning tu akan duduk kat sini. Okay? Faham? Faham? Tak faham cakap? Faham, madam. Faham. Okay. So awak kena ingat lah semua ni. Awak kena ingat EcoR1. Ni berita buruk sikit. Awak kena ingat lah. EcoR1 hanya dia akan detect apa? GAATTC. Yang biasa keluar EcoR1, BAMH1 ni memang famous. SMAH1 sebenarnya semua famous juga. So awak kena hafal lah. Okay, faham? Kalau potong blunt end macam tadi lah. Blunt end kat sini pun kita blunt end masuk je lah kat tengah tu. Okay? Macam tu cara dia. So basically saya akan insertkan my gene of interest atau target gene fragments into the open plasmid. Nampak ni? Okay. Jelas tak?
Nampak? Madam, Ya. Ya saya. Siapa tu? boleh tak madam buat panjang sikit yang sekuen tu, lepas tu madam tunjuk kad dia. Hmm, ni boleh? Nampak Sekejap dia tak tulis kat sini. Okay. Dia buat panjang sikit Satu T T A A C apa ni? T T A A G P T. Okay. So kat sini Madam kena cut guna restriction enzyme GAATTC. Enzyme apa tu? GAATTC. Tadilah ikut R1 lah kan? Dah tak? Betul. Ikut R1 apa? Sticky end ke blunt end? Okay. Sticky. Sticky. So saya mula-mula kita buat macam ni. Mula-mula kita detect dulu enzim yang kita nak ni. Ni kan? Betul? Lepas tu kita tahu sticky, kita tinggalkan satu. Macam ni. Dapat Fatihah? Dapat Fatihah? Okay. Lepas tu katakan madam break open dia. Katakan ni adalah plasmid Akan jadi gini alah. Okay. Nampak? Dia akan jadi macam ni. And separuh lagi akan jadi macam ni. Ada jarak lah antara dia. Nak masukkan kita punya DNA fragment. Okay, DNA fragment dia kat dua tempat. So maksudnya DNA sequence tu kan lagi panjang. Kat sini jumpa lagi GAATC. So dia ambil the whole ni. Dia masuk kat sini. Jelas? Madam, kan kita ambil daripada 2 ataupun lebih source kan? Maknanya dia akan dekat tempat yang sama, bersambung. Ya, betul. Faham? Ini yang saya tunjuk ni proses dia kalau daripada satu sources lah. Saya tengah cakap pasal DNA rabbit yang kita nak ambil ni. Okay. So dia pun jumpa, ni sequence dia dekat DNA. So saya bawa keluar. So basically, ni DNA fragment saya. Bukan saya, rabbit. So saya akan insert ke dalam plasmid. Ini secara general saya lukis. Tapi bentuk sebenar dia adalah macam ni. Sama ada sticky end ataupun blunt end. Supaya dia complementary basis sequence. So dia akan create hydrogen bond between the sequence of target gene dengan plasmid. Faham? Mestilah di create hydrogen bond kan. Macam DNA sequence yang biasa. So dia akan melekat lah. Faham tak? Faham ke tidak? Faham. Okay. Kena repeat balik. Ini adalah rabbit. Ini adalah E. coli. Daripada E. coli ni saya keluarkan plasmid. Okay. Daripada rabbit ni saya keluarkan gene of interest. Okay. And then ini step number 1 which is isolation. Ini isolation. Okay. Yang kedua saya guna apa? Yang kedua proses apa? And cleave ataupun cleave and cut DNA. So saya akan guna enzyme. Okay, enzyme apa saya guna? Restriction enzyme. So untuk general kita sebut restriction enzyme. Nanti kalau soalan keluar awak detect lah enzyme apa. Okay, restriction enzyme mestilah cut, recognize and cut. Tak boleh awak cakap cut saja. Dia recognize dulu mana dia sequence. So dia cut 2 point untuk target gene dan dia cut and open 1 point at the plasmid. Dapat setakat tu? Dapat. So what happen next is saya akan break open the plasmid saya. Okay, macam ni. Okay, and then saya akan masukkan the target gene yang saya dah break open. Jadilah macam ni. Jelas setakat tu? Jelas. Saya repeat balik. Okay. And then ini adalah step number 3. Which is insertion of DNA fragment into plasmid. Jelas? Kita dah masuk DNA fragment tadi ke dalam plasmid. Okay, faham Target gene is inserted into plasmid. Both target gene and plasmid are joined by using DNA ligase. Okay, apa tu DNA ligase?
So now kita tengok modifying enzyme. Pernah dengar DNA ligase kan? Macam pernah dengar kat mana? Dekat DNA replication. DNA replication. DNA replication? DNA replication. Yes, DNA replication. Apa function dia dulu? Sambung fragment kan? Betul, sambung fragment kan. So sampai bila-bila function dia masih samalah macam gum. Dia pun nak sambung fragment. So dia akan lekatkan the DNA fragment of target gene dengan plasmid kita. Modifying enzyme ni pula, okay, dekat sini function dia join DNA fragment permanently secara kekal between gene of interest dengan plasmid vector. Merun ni dengan biru ni, betul. So it catalyze the formation of phosphodiester bond between sugar. Ni explanation dia. Dan kita ada dua jenis kat sini. Yang pertama DNA ligase yang biasa kita jumpa. Repair enzyme yang catalyze joining of broken parts of DNA. So ni kira broken part lah. Kita dah break kat sini, kita dah break kat sini. Nak repair balik, kita guna DNA ligase. Satu lagi adalah tag polymerase. Yang ini advantage dia adalah heat resistant, tahan panas, tahan suhu tinggi. Tapi kita guna dia dalam proses PCR, iaitu polymerase chain reaction yang kita akan belajar nanti. Okay? Faham? Faham tak? Faham. Okay? Dekat DNA ligase ni essential untuk DNA replication dengan recombinant DNA sebab dia akan catalyze the joining of broken DNA parts. Setakat tu jelas, kita dah cover 3 step. So dekat sini saya dah guna apa satu lagi? Yang satu tu, saya dah guna apa? Restriction enzyme. Restriction enzyme saya dah guna lagi. Modifying enzyme pun kita dah guna. Tinggal host cell sahaja. So kita tengok bila kita akan guna host cell iaitu perumah. Sekarang ni settle sampai sini. Dah step number 3. Tengok step number 4. Okay, so step number 4, transformation and amplification. Transformation adalah kita nak masukkan ke dalam host cell. Itulah proses transformation. Amplification macam Madam cakap tadi, kita nak banyakkan. Okay, so transformation and amplification, the recombinant plasmid are then inserted back. Apa maksud back? Apa maksud back? Tadi yang pink ni apa? Yang pink ni apa? E. coli kan? Ataupun bakteria sel, betul. Saya dah keluarkan plasmid, E. coli tu akan jadi kosong, betul tak? Betul. Betul. So sekarang saya dah ada recombinant plasmid nama dia. Tak boleh panggil plasmid dah. Ini adalah recombinant plasmid atau recombinant DNA. Sebab saya dah ada combine DNA benda lain. Okay, setakat tu faham? Faham? So saya akan masukkan semula ke dalam tempat yang saya keluarkan tadi. The empty E. coli. E. coli ni kosong, saya masukkan pada. Okay. So, macam mana proses nak masukkan dia? So saya kena masukkan macam ni. So macam mana proses kena masukkan adalah proses transformation. Transformation ni apabila kita treatkan bakteria ni dengan calcium ion, okay, dan buat temperature shock sikit supaya ada hole. Melalui hole tu bolehlah dia masuk semula ke dalam. So basically ada dua, calcium ion treatment dengan yang kedua adalah temperature shock. Okay, jelas setakat tu. Untuk make sure ada holes, ada lubang dekat membrane dia dan bolehlah kita masukkan the recombinant DNA. Okay? Faham? Faham? Faham. And then sambungan dia amplification process. Amplification process ni adalah proses membanyakkan lagi. So untuk proses banyakkan lagi, kita nak amplifykan plasmid tu sama ada amplify tu banyak-banyak dalam ni dan sel tu sendiri boleh banyak-banyak. Tak imagine tak? Dia replicate sahaja. Faham tak? Faham. Okay. So bila kita undergo proses amplification, dia akan banyakkan lagi lah DNA punya recombinant ni. Yang ada merun, biru apa semua tu. Okay. Okay, faham setakat tu? Okay, faham tak setakat tu? Okay. So and then, apa? Faham tidak faham? Faham ke tak faham? Faham. Transformation and awak ada satu bilik ke apa ni? Beramai-ramai dengan sentak.
Okay. Dan ini adalah proses terakhir iaitu proses screening. Okay, proses paling penting. Kenapa paling penting? Screening, blue white screening based on Lexi selection. Pernah dengar tak Lexi? Pernah. Kat mana? Lab operon. Lab operon. Apa function Lexi? Ayuk, tak ingat apa function Lexi? Produce apa? Encoding the characters. Nah? Apa function Lexi? Breakdown letters. Breakdown letters. Dia hasilkan enzim apa? Dia encodes untuk enzim apa? Beta galactoside. Betul. Galactose. Beta galactosidase. Betul. Itulah Lexi. Okay. So sekarang kita tolong dengan adik-adik yang ni proses terakhir iaitu screening. Host bakteria which is ni kita dah masukkan dalam host. Okay, basically ataupun officially kita dah habis gunalah semua tools yang kita nak guna. Betul? So sambungan ni adalah proses screening, adalah proses pemilihan. Okay. So host bakteria tadi, okay, yang banyak-banyak ni host bakteria yang dah dia sendiri dah amplify, dalam dia ada lagi DNA apa recombinant DNA yang dah di-amplify. So benda-benda ni semua akan di-culturekan on a nutrient medium containing ampicillin. So saya sambung kat bawah. Okay. So ni petri dish. Okay. Tahu tak petri dish tu apa? Okay. Ni petri dish. So basically kita treatkan dia, kita letak semua host-host bakteria which is banyak tadi. Okay, host bakteria E. coli banyak-banyak. Dalam E. coli ni mestilah ada yang ada recombinant DNA, ada yang ada plasmid. Sahaja yang tak ada apa-apa berlaku. Ada yang tak ada plasmid sebab E. coli tu kosong. Betul tak? Sebenarnya, okay, ni saya nak clarifikan. Kita bukannya pilih satu-satu bakteria kita belah, tak kan? Benda ni semua berlaku dalam apa tadi saya cakap? Test tube. Okay, kena ingat balik benda tu. Benda ni berlaku dalam test tube. So kita masuk banyak-banyak E. coli. Kita masuk terus target gene banyak-banyak. Dia akan buat sendiri betul. Kita masuk enzim, dia akan cut. Benda ni masuk. So nasib lah. Ada yang boleh masuk. Ada yang tak boleh masuk. Betul tak? Ada yang daripada E. coli ni tak keluar pun dia punya plasmid original. Ada yang daripada E. coli. Let's say kita letak biru ni adalah plasmid original. And then saya letak pink ni adalah recombinant plasmid dan kosong tu tak ada apa. Okay, boleh? Let's see. Okay. So kita ada banyak jenis kat sini. Okay. Sebab nasib lah ada yang masuk, ada yang tak masuk. Faham kan yang saya cakap ni? Sebab kita hasilkan dalam cell tube secara banyak-banyak. Betul? Faham? So kita masukkan semua ni, semua bakteria-bakteria ni ke atas satu apa nama ni? Petri dish, okay, yang ada nutrient medium. Nutrient medium ni ada apa? Ampicillin. Ampicillin ni adalah sejenis antibiotik. Okay, ampicillin adalah sejenis antibiotik dan ada juga satu jenis sugar yang bernama Excal. Okay, jelas setakat tu? Jelas setakat tu? Jelas tak? Kita nak culturekan dia je, kita nak biar di atas tu. Faham tak ni? Faham. Okay. Okay. So Lexi, Excal ni, function dia lebih kurang macam substrate sebagai beta galactosidase. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Dia sebagai substrate untuk beta galactosidase. Maksudnya function dia lebih kurang sama macam beta galactosidase. Okay. So bila saya buat macam ni, okay, what happen is, okay, ampicillin ni awak tahu saya kata macam bukan macam, sejenis antibiotik. Okay. Kita back kepada cloning vector. DNA cloning vector. Okay, ni. DNA cloning vector ni ada beberapa structure penting. Okay, nampak kan? Madam tunjuk ni kan? Nampak? Dia ada restriction site. Restriction site ni yang tempat kita potong tadi. Restriction site dia hanya within Lexi gene.
mesti dekat kawasan lexigene. Maknanya ni lexigene, dekat sana yang kita boleh potong. Okay, itu kita ada restriction site. Okay, number 1. Number 2, dia ada ORI. ORI ni adalah origin of replication, which enables the plasmid ataupun vektor ni untuk replicate bila di dalam ni. Dia boleh replicate kan, tadi Medi cakap kan? Betul tak? So dia ada origin replication yang boleh menyebabkan dia replicate. Okay. Yang ketiga adalah ampicillin resistant, which is resistant toward ampicillin. Apa maksud resistant toward ampicillin? Apa maksud dia? Tahan antibiotik. Tahan antibiotik. Dia tahan antibiotik tak mati, betul? Saya resistant toward air. Macam pelik pula bunyi kan. Resistant towards ni, maknanya dia tak mati pun kena benda tu. Okay, itu maksudnya. Resistant. Dia kebal melawan ampicillin. Okay, so nampak relation tu kat sana? Nampak Faham? Faham tak? Dengar tak ni? Faham. Okay. So ini kawasan lexigene. Kalau kita potong, lexigene disrupted. Ini ampicillin resistant, which is should be, kalau ada plasmid, dia akan resistant to ampicillin. So now kita tengok proses screening semula. Okay, what happened is, screening is important to identify clone of host cell that carry a recombinant plasmid. Kita nak tahu ni mana satu ada recombinant plasmid, mana satu bukan recombinant plasmid. So cara dia kita letak atas ni. Okay, so using proses blue-white screening, okay, kita boleh recognize 3 type of colonies. Koloni lah, colonies tu colonies lah. Okay, so first kali kita akan jumpa apa? Bacteria without any plasmid. Okay, saya tak nak cakap lagi without any plasmid, tapi saya akan jumpa white colonies, blue colonies dengan tak ada colonies. Kosong. Okay, jelas tak cakap tu? Jelas. Jelas tak? Okay. So, yang white colonies ni are form, okay, apabila dia tak boleh hydrolyze the excal. Faham tak? Okay. Function excal ni macam beta-galactosidase kan saya cakap tadi. Betul tak? Excal bukan. Beta-galactosidase akan hydrolyze excal. Okay. Okay, kita ada excal. Okay, so white colony bila ada beta-galactosidase, dia boleh hydrolyze excal. Okay, dan bertukar menjadi warna biru. Okay, jelas? Sebab excal ni kan sejenis sugar, jelas tak? Jelas. Jelas cakap tu. Okay, yang tak ada koloni ni disebabkan dia mati. Yang white color colony ni dia maintain macam tu je. So now kita ada 3 possibilities kat sini. White colonies ni adalah yang carry recombinant plasmid. Kenapa dia carry recombinant plasmid? Macam mana awak tahu dia carry recombinant plasmid? Okay, bila recombinant plasmid, kita punya plasmid bahagian lexigene is disrupted. Betul tak? Sebab kita dah potong bahagian lexigene tu dan kita masukkan benda lain. Betul? Betul. Betul. So bila kita kacau kawasan lexigene, boleh lagi tak lexigene tu encodes for beta-galactosidase? Tak boleh. Tak boleh. Bila tak boleh produce beta-galactosidase, boleh tak dia hydrolyze excal? Tak boleh. Bila tak boleh hydrolyze excal, warna dia maintain ataupun remain warna putih. Okay? Faham? Faham cakap tu? Faham. Faham. So warna dia maintain warna putih. Yang ni lah yang kita nak kan. Kita nak ni kan. Kita nak yang ada recombinant plasmid, betul tak? Warna white lah kita nak. Okay? Jelas cakap tu? Jelas? Jelas. Warna blue ni pula dari mana? Warna blue ni pula adalah apabila dia carry non-recombinant plasmid. Maknanya plasmid yang tak terusik. Okay, nak habis masa dah. Okay, plasmid yang tak terusik. Plasmid tu elok je dalam E. coli dari awal sampai habis. Bila tak terusik, dia punya lexigene tak disrupted. Dia boleh hasilkan beta-galactosidase. Betul? Beta-galactosidase boleh hydrolyze excal. Bertukar menjadi warna biru. Ni kita tak nak pun. Betul? Macam mana yang boleh dye ni? Dye ni adalah E. coli yang tak ada plasmid.
Okay. Bila tak ada plasmid, boleh tak dia resistant to ampicillin? Tak. Okay. Maknanya E. coli yang kosong kan tadi kita keluarkan. Ada yang kita masukkan balik, ada yang tak lepas masuk balik tu lah yang kosong tu. So yang mati ni adalah E. coli kosong, tak ada plasmid. So 3 colonies per patient. Jelas cakap tu? Jelas. Jelas. So ini adalah step terakhir iaitu screening ataupun blue white screening. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Ada masa dah? Secara briefly, okay, so hari ni kita dah belajar, okay, kita tahu apa definition dia dan kita guna 5 tools. 5 tools ni ada 5 steps. Betul? Okay, so step number 1 is isolation of gene. Yang kedua adalah recognize and cut. Yang ketiga apa? Insert. Yang ketiga ni apa? Insertion of DNA fragment into plasmid. Yang keempat adalah transformation and amplification, masuk dan banyakkan. Dan yang terakhir adalah screening. Okay? Boleh? Tolong buat satu diagram. Diagram macam diagram lah, diagram punya notes. Simplify untuk step dengan tools dalam satu page. Okay? And then tolong baca semua tools ni secara lebih terperinci untuk fahamkan. Tools. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Okay. Keywords hari ini adalah SMA H1. SMA 1. Nampak? Saya bulatkan tu. Ini keyword hari ini. Nampak. SMA 1. Okay, itu sahaja. Thank you, madam. 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 Okay. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.